A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sekali lagi ke channel Cikgu Kasim Latif. Tuan-tuan, puan-puan, para hadirin, para pendengar, para penonton dan para pelajar sekalian. Dalam episod yang kedua atau dalam segmen yang kedua lepas, saya telah memaparkan borang pemarkahan pertandingan pidato umum. Keseluruhannya mempunyai 4 kriteria yang dinilai. Yang pertama, pengenalan, teknik menarik perhatian dan juga preview isi-isi utama. Yang kedua, badan atau isi. Ada 5 bahagian atau 5 pecahan. Kejelasan isi-isi utama, pecahan isi, bahan-bahan sokongan, peralihan isi, kajian atau credibility. Manakala dalam segmen atau bahagian penutup pula, terdapat rumusan ataupun review dan kenyataan untuk diingati. Para peserta juga akan diadili dalam bahagian penyampaian, iaitu kualiti suara, penggunaan nota, bahasa badan, alat bantu dan juga kesesuaian tajuk serta pembahagian masa. Para hadirin yang saya hormati sekalian, hari ini saya akan membicarakan dalam segmen ketiga, iaitu yang berkaitan dengan pengenalan, yang merangkumi 2 bahagian, iaitu bahagian pertama, teknik menarik perhatian, yang membawa 5 markah, dan preview isi-isi utama juga membawa 5 markah. Mungkin para penonton ingin mengetahui apa itu teknik menarik perhatian. Tuan-tuan dan puan-puan dan para pelajar sekalian, apabila kita ingin menyampaikan sesuatu hujah, sudah tentu ada audiens atau penonton. Biasanya dalam banyak majlis, apabila perucap berucap, audiens juga akan bercakap sesama sendiri. Terkadang-kala perucap akan berucap seolah-olah sendiri ataupun dengan orang-orang yang ada berhampiran dengan seseorang perucap tersebut. Manakala yang lain sibuk dengan urusan masing-masing. Jadi, untuk menjadi seorang pemidato yang hebat, kita mestilah mempunyai teknik menarik perhatian yang paling mantap supaya audiens akan memberi perhatian terhadap pidato kita. Saya masih ingat lagi semasa saya masuk pertandingan, apabila di dalam dewan sebelum sampai waktu saya, hingar-bingar, sangat bising, dan peserta-peserta lain terus melontarkan hujah masing-masing. Apabila tiba giliran saya berada di hadapan mikrofon, berdiri tegak, dan saya langsung tidak bersuara sehingga dewan senyap. Kemudian saya lontarkan suara dengan menggunakan satu nada yang berbeza daripada suara biasa, iaitu dengan membaca sebagai contohnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, dan saya baca sepotong ayat yang amat ringkas. Saya dapati audiens terpegun senyap dan mengikuti pidato seterusnya. Tuan-tuan dan puan-puan boleh juga, atau adik-adik sekolah, para pelajar, boleh juga melontarkan pelbagai cara atau pelbagai teknik untuk menarik perhatian. Sebagai contohnya, kita boleh juga membacakan dengan nada yang agak berbeza ucapan-ucapan menteri-menteri contohnya, ataupun orang-orang kenamaan, ataupun quotation yang mantap daripada ahli-ahli falsafah
yang bersesuaian dengan tajuk kita. Sebagai contoh, keharmonian wujud bukan sekadar dilihat daripada segi pembangunannya, malah perpaduan adalah asas kepada keharmonian sesebuah negara. Datuk Musa Muhammad, bekas Menteri Pendidikan Malaysia. Kemudian barulah kita beralih kepada preview, membicarakan tentang isi-isi yang akan kita lontarkan dalam hujah-hujah kita seterusnya. Saya ingat lagi semasa kali pertama saya membuat persembahan ataupun presentation, saya hanya membawa satu kotak, sebuah kotak yang berisi sesuatu di dalamnya. Untuk menarik perhatian audiens, saya telah menunjukkan kotak tersebut dan meminta audiens meneka apakah isi di dalam kotak itu. Tapi para pendengar kena ingat bahawa apabila ada jawapan-jawapan yang diberi oleh audiens yang salah, jangan sekali-sekala mengatakan salah itu. Jangan. Walaupun jawapannya salah, kita kata bagus, terima kasih kerana telah mencuba. Kita beralih kepada audiens yang lain pula. Mungkin 3, 4 atau 5 orang meneka, walaupun semuanya salah, kita tetap puji audiens tersebut kerana telah mencuba. Kemudian barulah kita buka kotak tersebut dan tunjukkan isinya. Dalam presentation saya yang pertama, saya buka kotak itu kerana saya ingin membicarakan tentang kompang. Saya bawa sebuah kompang. Dan apabila saya buka, masing-masing, wah, kompang rupanya. Maksudnya mereka telah fokus dengan apa tajuk yang akan kita bicarakan sebentar nanti. Itu antara teknik. Tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik boleh buat macam-macam teknik. Yang penting kita hendaklah bersedia dengan sesuatu. Dan ingat sekali lagi, jangan kritik penonton. Puji saja. Kerana kita ingin menarik perhatian mereka. Mereka audiens kita. Kita nak menjual idea kita. So, puji audiens. Tuan-tuan dan puan-puan, itu sekadarkan contoh. Dalam kesempatan yang lain, mungkin saya akan memberi contoh-contoh lain. Topik kedua yang saya nak bicarakan dalam bab pengenalan ialah preview isi-isi utama. Sebelum kita membicarakan 3 isi penting beserta dengan contoh dan huraian-huraiannya, kita mesti melahirkan atau memberitahu kepada audiens agar mereka bersedia untuk menerima lontaran idea kita tentang isi-isi yang akan kita sampaikan. Kita hanya perlu menyatakan sebagai contoh, jika kita sedang menghujah ataupun ingin membuat sesuatu tajuk yang berkaitan dengan kemalangan, sebagai contohnya, kita perlu menyatakan 3 isi penting berkaitan dengan kemalangan yang akan kita sampaikan sepanjang pidato kita tersebut. Sebagai contoh, yang pertama saya akan membicarakan tentang akibat kemalangan adalah daripada pemandu-pemandu mabuk yang sekarang ini sedang heboh diperkatakan. Isi saya kedua akan berkisar pada golongan-golongan, khususnya golongan remaja yang memandu tanpa lesen, yang juga boleh mengakibatkan kemalangan. Selain itu, kerosakan jalan raya. Sebagai contohnya, pihak JKR atau TNB mengorek lubang-lubang di jalan raya dan tidak menutup sepenuhnya, yang boleh menjadikan satu takungan ataupun lubang yang boleh mengakibatkan kemalangan kepada pengguna jalan raya, khususnya motor ataupun kereta.
Setelah kita membicarakan ketiga-tiga isi utama tersebut, barulah kita boleh beralih kepada bahagian badan atau isi yang akan saya kongsikan dengan tuan-tuan dalam segmen keempat nanti. Ikuti terus pidato umum khususnya untuk pertandingan kepada anak-anak sekolah atau kepada mahasiswa-mahasiswi yang berada di universiti-universiti. Selamat menduduki pertandingan pidato umum supaya anda semua cemerlang dan berjaya dengan sepenuhnya. Yang penting kita tahu apa yang kita sedang lakukan atau laksanakan atau kita ingin sampaikan hujah-hujah kita untuk menarik perhatian audien, khususnya para hakim. Kerana para hakimlah yang akan memberi markah kepada kita sama ada kita cemerlang atau tidak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hingga kita berjumpa lagi. Jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng dan juga share. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.